Setahu yang saya tahu, seperti soalan saya itu kan, bagaimana sekiranya sedang saya solat iaitu ketika duduk tahiyat awal, tiba-tiba anak kecil saya yang berusia 2,5 tahun duduk di atas ibu saya. Sedangkan di dalam pampersnya ada air kencing. Oh, betul juga kan? Macam mana ni? Dia ada anak. Kita ni bila nak sembahyang kena bersih. Yes. Anak umur 2 tahun, tiba-tiba duduk tahiyat awal, baby tu dia buat dia ada nak main sembahyang duduklah. Faham dia duduk atas ayah dia. Ni macam mana ni? Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, soalan ni dalam karangan ulama-ulama ada diceritakan, dan kalau kita dengar pun ulama ada syarah berkaitan dengan benda ni. Macam mana? Pertama sekali diberikan contoh berkaitan dengan peristiwa Nabi SAW. Ingat tak macam mana Nabi SAW tengah Nabi sembahyang, cucu Nabi datang. Cucu Nabi mai, dia pergi duduk atas tengkuk Nabi, dia naik belakang Nabi. Kan? Kalaulah zaman kita ada pampers, zaman Nabi mana nak ada? Lagi bahaya. Lagi bahaya kan? Lagi bahaya. Tapi Nabi teruskan solat Nabi. Jadi bagaimana orang kata macam mana keadaan ni? Okey, kita sambung dekat sini. Kita kata macam mana sila penonton? Bagi kita suci daripada najis, pertama sekali adalah kita. Kita diri yang nak sembahyang tu suci daripada najis. Suci daripada najis. Adapun bayi yang datang kepada kita, anak kita 2 tahun, 3 tahun yang pakai pampers ataupun kita kata pakai lampin pakai buang. Lampin pakai buang. Jadi macam mana? Selagi mana najis itu duduk di dalam kantung baby tu, lampin pakai buang itu dan tak mengalir keluar. Maksud kata dia jerat elok, maka tidak menjadi masalah dan kita bukan dikategorikan sebagai menanggung najis. Boleh? Jadi kata ulama dia seumpama macam mana? Kita ni kalau dalam perut kita ni pun ada najis, betul tak? Betul. Selagi kita tak buang kan? Dia tu ada lah kan? Takkan every 5 minutes nak kena buang. Tak boleh lah. Jadi macam mana? Kita bawa najis lah masa sembahyang. Takkan setiap kali nak sembahyang? Ni dulu. Jenuh lah kan? Nunggu apa semua nak pergi sembahyang Zuhur. Kena pergi ni dulu. Susah lah. Jadi bukan. Kita tidak dikira menanggung najis. Sama macam baby tadi. Dia tidak dikira sebagai menanggung najis. Bila duduk dengan kita, kita bawa dia tu, kita tak kira kita tu menanggung najis dia tu. Jadi sah sembahyang kita. Jangan takut kepada orang yang bertanya. Teruskan sembahyang anda. InsyaAllah. Wallahualam. Boleh? Boleh tak? Okey. Ada soalan lagi? Ada satu lagi Ustaz. Soalan yang kedua Ustaz. Nanti kita ambil yang ni menarik. Cuba. Okey. Beberapa orang sahabat saya adalah doktor veteriner yang sangat terdedah pada anjing dan khinzir. Betul lah, doktor haiwan. Betul. Mereka pernah menyatakan bahawa untuk menyucikan najis tersebut, kita boleh menggunakan sabun tanah. Sabun tahara yang terdapat di pasaran. Betul. Okey, soalannya, adakah boleh kita gunakan sabun tersebut untuk menggantikan tanah? Soalannya, sidang penonton yang saya kasih sekalian dan juga sahabat. Di luar sana, ada sabun yang dikenali sebagai sabun taharah. Bila tengok kuantiti dia, sabun ini diperbuat daripada tanah. Okey, sebelum saya nak jawab, saya sebut dulu. Ini telah dikeluarkan oleh Fatwa Kebangsaan tahun, kalau tak silap saya, 2007 kalau tak silap saya, ataupun 1997, saya confuse tak situ. Cuba rujuk nanti. Fatwa Kebangsaan, dia menceritakan dengan mengatakan, bukan cerita, katakan mengeluarkan fatwa mengatakan menggunakan sabun tanah ataupun sabun taharah untuk kita guna istilah kita samak tadi lah. Kita kata istilah orang Melayu kita lah, basuh 7 kali tu kita panggil samak lah. Untuk digunakan bagi membersihkan najis yang mughallazah, najis yang berat, adalah dibenarkan. Sekali lagi saya ulang. Fatwa Kebangsaan mengatakan menggunakan sabun untuk taharah yang najis mughallazah, menggunakan sabun tanah tadi, dibenarkan dengan syarat. Syaratnya ialah sabun itu mesti kuantiti tanahnya lebih daripada bahan lain. Boleh faham? Maksudnya kena lebih daripada bahan lain lah. Maksud kata, kalau kata 100% sabun, 80% tanah. Okey, faham. Boleh faham? 90% tanah. Lagi 10% baru bahan-bahan lain. Baru boleh gunakan sebagai sabun taharah. Kalau kata sabun tu 100% kata sabun, 20% saja tanah, tak boleh pakai. Tak salah. Tak boleh. Dia kena pakai tanah betul. Sabun tu dia tak kira. No entry. Boleh. Faham? Boleh. Sidang penonton boleh Okey, insya-Allah. Baik, soalan seterusnya. Cuba kita tengok
soalan apa lagi yang ada? Nak try? Ni pun sama. Soalan yang sama. Soalan yang sama. Dia tanya berkaitan dengan sabun tanah liat. Sabun tadi lah, dia kata boleh tak digunakan? Kita jawab, ada di dalam fatwa kebangsaan tahun sama ada 2007 atau 1997. Tolong rujuk balik. Saya agak confused, tapi saya berat kepada tahun 2007 fatwa kebangsaan. Ada. Boleh digunakan dengan syarat tadi. Okey? Alright. Ni. Soalan ni. Panjang soalan ni. Silakan. Okey, anak kedua saya baru berusia 30 hari dan saya masih dalam tempoh berpantang. Okey, bagaimana cara terbaik untuk menyucikan najis bayi saya yang ini perempuan? Okey. Saya ada menuntun 30 minit sadon berkaitan najis mutawasita. Okey. Dan ustaz ada menerangkan cuci menggunakan air mengalir. Bolehkah saya menggunakan spray air untuk menyucikan najis anak saya? Adakah dikira suci dan bersih dari najis? Dan bagaimana cara terbaik jika boleh menggunakan spray air? Alhamdulillah. Soalan dia dijawab. Dia tahu macam mana dia nak tanya soalan. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, contoh bagi ibu yang dalam keadaan pantang. Contohnya macam tengah malam. Katalah, baby menangis. Baby malam-malam. Baby dia dah buka lampin dia, nanti dia dah lap, dia dah calik semua. Lepas tu, nak bawa pergi toilet pula. Alamak, berat. Macam mana boleh tak digunakan spray? Kita kata kepada para penonton di luar sana, bagi ibu-ibu, bagi bapa-bapa yang ada anak yang kecil, cara menyucikan najis ialah dengan ada air yang mengalir. Makna kata kalimah mengalir itu menunjukkan air yang banyak. Jadi kalau you guna spray, pastikan you spray sampai air itu mengalir. Boleh dapat gambaran. Makna kata kita tak boleh spray lagu tu saja. Kita kena spray sampai banyak, sampai kita mengalir. Sampai mengalir air itu. Tapi kalau spray tu kita spray banyak, takut sakit dia menitik ke bawah pula tu. Bila menitik ke bawah tu kena tilam, kena cadar, dia susah. Jadi macam mana? Kita cucikan dia di toilet lah. Cumanya kalau bagi mereka yang nak gunakan spray, kita pesan menggunakan semburan air itu, pastikan tempat kita jagalah. Ada lapik dia, ada dia punya kemudahan dia. Spray bagi jatuh menitik dalam lampin yang kita nak buang tu. Jadi kita bersih. Jadi kalau agak susah, agak ni, kita bawa tu pergi ke sinki, kita cuci sekejap dia, bagi dia bersih, duduk dalam keadaan yang bersih. Ataupun ini bukanlah satu nasihat ataupun galakan, cuma kita berpesan kepada sidang penonton, boleh kalau kita lap baby tu dengan baby wipe, kita bersihkan dia tanpa kita bawa dia pergi ke toilet. Kita bagi dia duduk situ sebab kita bukan nak pakai untuk nak semayang. Apa baby tu kita boleh pakai kan ya, esok pagi kita cucilah dia. Cumanya saya nasihatkan kepada semua, tolong kita pastikan anak ada dalam keadaan bersih, baru malaikat nanti duduk dengan dia. Betul ya? Betul, Ustaz. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum tu saya nak sentuh, bila kita masuk sekejap ni, kita akan cerita najis-najis yang dimaafkan. Kita akan sentuh dengan kalimah umumul balwa. Umum al-balwa. Apa dia umumul balwa ini? Umumul balwa kita duduk dengar selalu orang cakap. Saya bagi contoh dulu. Contoh, kita bila pergi pasar raya, kan kita jumpa orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia akan makan makanan yang tidak halal. Contohnya dia pegang daging yang tidak halal. Jadi kita kalau kita sentuh benda itu, kita akan kena sama. Ataupun kita kena cuci dengan 7 kali basuhan. Dia lepas akan makan, dia pegang tangga pasar raya. Kita tengok, alamak dia pegang. Tapi kita tahu tak kata dia makan. Boleh jadi dia makan sebab dia bukan Islam. Jadi macam mana cara dia? Itu dikatakan kaedah umumul balwa. Kita tak boleh nak elakkan. Benda tu kita akan jumpa ramai orang. Bukan dia seorang, ada ratus orang. Bukan kata ratus, ribuan orang ada di situ. Macam mana nak elakkan? Sama macam ada satu soalan nanti kalau kita akan baca berkaitan dengan lintas jalan bila ada anjing di kawasan itu. Macam mana nak buat? InsyaAllah kita jumpa Selepas ini. Jangan tengok saya, tengok saya terus sekali lagi. Kita jumpa selepas ini, insyaAllah. Okey, cuba. Kembali dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Sekali. Kembali dalam rancangan. Allah. Ya, okey, sekali lagi. Okey, go. Kembali dalam 30 minit Ustaz Don. Okey, terima kasih kerana terus bersama dengan kita. Alhamdulillah. Okey, kita balik kepada tadi berkaitan dengan umumul balwa. Umumul balwa, satu lagi yang kita nak cerita ialah bila kita lalu di kawasan yang ada orang kata anjing lalu di situ. Kita tak nak jalan lain. Itu anjing lalu tu. Ataupun kita kata tu sangat anjing
lah kita bagi dahsyat sikit. Kita kata, Khinzir lalu jalan dulu. Macam mana tu? Orang macam duduk kat ladang kan. Ada orang kerja veteriner kan. Ada anjing lalu kat situ. Khinzir lalu situ. Macam mana tu? Kalau anjing tak apalah kita kata dia kering. Atau kalau basah ke macam mana? Macam mana kena lalu juga jalan tu? Itu yang dikategorikan sebagai umumul balwa. Dia dimaafkan. Dia perkara yang umum yang tidak dapat dielakkan. Umum yang tidak dapat dielakkan. Najis yang secara umum yang memang tidak dapat dielakkan. Kok mana pun mesti kita, maka kita dibenarkan. Contoh orang kata saat lagi pergi lalu di kawasan yang kita kata apa, dia kata rumah jiran sebelah saya. Tak apa, kita akan sampai soalan tu, kita akan cerita. Jadi saya harap sidang penonton faham berkaitan dengan umumul balwa. Macam mana keadaan? Satu lagi. Tai cicak. Dia masuk kat dalam masjid tu, tuan orang tu dah cuci dah, bersih dah. Cuma dia pergi ada kesan-kesannya tu. Ataupun tai cicak banyak di tepi-tepi tu. Dah tak payah nak buat macam mana. Memang itu kerja cicak. Dia berak keluar tai cicak lah. Takkan nak keluar tai cicak. Dia dah jadi. Umum dah benda tu dah jadi naik dah. Tapi nak buat macam mana? Jangan kata tai cicak Allah. Kecil besar tu ya. No, di Mekah. Tai burung merpati. Tu dia punya penuh. Orang latam lagu tu saja. Sebab apa? Dia umumul balwa. Najis yang terlalu umum dan dimaafkan. Ada boleh? Boleh ya? Faham ya? Kita harap sidang penonton pun faham. Kalau ni kameraman faham? Kalau faham, Angguk? Faham? Boleh faham? Angguk? Dia faham. Okey, settle. Okey, soalan yang seterusnya. Sebelum yang ni, soalan terakhir lah kita kata. Okey. Anak sulung saya, yang ini lelaki, baru berusia setahun 2 bulan. Okey, setahun 2 bulan. Okey. Kurang 2 tahun lah, anak lelaki. Sudah makan makanan pejal. Dan masih memakai lampin pakai buang. Okey. Biasanya saya akan menukar lampinnya pada waktu malam dengan menggunakan spray air. Dan lap menggunakan tisu sahaja kerana dia sedang tidur. Okey. Adakah cara ini dianggap telah suci dan bersih dari najis? Okey, betul. Soalannya macam tu. Dia kata dia ada baby lelaki setahun 2 bulan. Kurang daripada 2 tahun. Tapi dah makan macam-macam dah. Macam mana dengan keadaan najis dia? Kita kata pertama sekali anak dia tetap kategori najis mutawasitah, maka kena cuci. Jadi macam tadi juga kita ulang, bagi yang nak gunakan spray boleh. Banyak spray lah, banyak kali guna spray. Contoh kita bagi kata banyak ni, kita kata andai kata 2 kali spray air tu melekat, kena 6 kali baru air tu mengalir. Maka kena spray 6 kali. Kena spray banyak bagi air tu mengalir. Ataupun susah sangat tu selalu pakai spray ambil air mineral lekat air mineral buang air dalam botol je. Air mineral untuk minum janganlah. Air yang kita guna untuk ni kita bubuh dalam botol, kita simbah dia sikit kat situ. Tapi itulah saya kata tadi, bila kita nak buat benda tu, dia melibatkan mengalir tu menitik. Jadi tempat tu nak kena jaga. Disebabkan nak jaga dia punya, orang kata apa, kita guna bahasa lah, nak jaga punggung baby yang comel tu, satu kilo rozak. Dari tadi baby kena tengok macam mana. Tu saya kata tak menjadi masalah sebab kita nak bersihkan dia, kita lap dia untuk kita pagi ke apa, boleh. Cumanya dia tak suci lah. Tapi apa salahnya kita bagi bayi kita dalam keadaan bersih? Boleh. Dia ada satu pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya teruja sangat dapat cakap ni Ustaz Dan. Allah, Alhamdulillah. Jangan teruja saya. Doa. Soalan. Ya, silakan. Okey, soalan pertama, adakah tahi cicak tergolong dalam najis yang boleh dimaafkan? Jika saya dalam wuduk terpijak tahi cicak, perlukah saya ambil wuduk baru ataupun boleh saya teruskan dengan wuduk tersebut untuk solat? Okey. Dan kedua, tadi Ustaz minggu lepas ada terangkan pasal najis berat kan? Okey. Tanah bagaimana yang susah untuk digunakan? Bolehkah saya membeli tanah di kedai bunga yang menjual tanah? Okey. Dan rumah saya tak ada tanah. Allah. Baiklah, tanah lepas rumah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Tanah di kedai tu. Sebelum tu, saya nak tanya, siapa nama pemanggil? Syahidah. Syahidah. Terima kasih puan. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama. Doakan kita. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dia tanya soalan berkaitan dengan yang pertama sekali tahi cicak. Macam kita kata tadi. Tapi dia detail. Dia kata saya sudah ambil wuduk. Tiba-tiba saya pergi pijak tahi cicak. Adakah saya kena berwuduk semula? Sepakat 4 mazhab mengatakan kepada kita dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuha, karangan Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan tahi cicak adalah kategori najis
yang dimaafkan. Kalau kita dah ambil wudu, terpijak, masuk masjid, alamak terpijak. Macam mana ni? Tak apa. Jangan tak pergi masuk sembahyang tak. Tandas, basuh saja kaki tu. Basuh, hilang, dah masuk balik sembahyang. Selesai. Tak payah memperbaharui wudu. Sekali lagi lencun baju tu. 3 tik cicak-pijak, habis baju sudah mandi. Dia sama juga dengan taik burung Taik burung yang dimaafkan, tapi di Mekah lah. Di Mekah dan di kawasan yang ada taik burung banyak. Contohnya satu masjid ni katalah, dia memang burung merpati penuh kan. Bukan kata 10, bukan kata 20, 100, 200. Memang tak boleh elak. Halau pun mai balik. Halau pun mai balik. Jadi itu dimaafkan. Kategori macam tu sajalah. Tapi kalau kat masjid kita burung seekor 2 ataupun setengah masjid burung cap rumah yang duk masuk. Kita panggil burung apa? Cap rumah. Burung cicit orang panggil. Warna brown kecil itu. Warna coklat kecil-kecil kan. Burung itu. Burung tu pun kalau duk masuk masjid dan memang rumah dia kat situ dah halau pun dia mai balik dah memang ni tak boleh buat apa, dia berak atas lampu kemudian jatuh ke bawah, itu kategori dimaafkan. Boleh ya sidang penonton yang saya kasih sekian. Okey, hari ni selain daripada ini kita nak cerita dan saya nak tunjuk kepada semua, saya menggunakan kitab Fiqh Mazhab Imam Asy-Syafi'i karangan Fadilatul Syekh Tuan Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti Sabah. Kita cerita dia dan sama nak macam lain, cuma kita ambil kitab ni sebab dia detail sikit, dia ada banyak sikit. Jadi kita sebut najis yang dimaafkan yang pertama. Ingat air kencing yang mercik. Percikan air kencing yang mercik yang kita tak dapat pandang dengan pandangan mata yang sederhana. Mana kata bukan Superman. Bukan Superman boleh duk scan, ayat kencing jatuh tak mana. Yang tu bukan. Yang tu tak boleh. Superman kita tak boleh. Tapi kalau dia guna kanta, kanta pun tak payah. Ni setiap kali duk masuk toilet tu pergi pegang kanta. Ni nak buat apa? Dan aku nak tengok ada mercik tak mana-mana. Yang ni tak payah. Yang ni masalah orang mesti. Jangan. Dia pipi tu dia duduk dalam toilet bowl tu, dia Allah duduk dalam toilet bowl, bukan duduk dalam toilet bowl, duduk di toilet bowl. Duduk dalam toilet bowl silaplah. Duduk di toilet bowl tu dia trap dia bagi. Tapi dia tengok tak ada apa pun. Dia tak ada apa pun, keseluruhan dia pun colour biasa saja. Adalah sebenarnya kalau kita ikut betul-betul benda yang terpercik, dia mesti benda yang kena, benda yang keras macam tembakan air mesti ada percikan. Betul tak? Tapi kita tak payah duk pergi belik sambil duk buang air tu punya lagu tu. Ni awak kepala duk tunduk air dia orang tengok ada siapa duk tunduk tu. Dah kita tengok kok ada air. Dah. Air kencing ini air yang dimaafkan. Percikan air kencing tu, percikan tu dimaafkan. maksudnya dia teka dengan pakaian lah. Kena kat kita lah. Kalau kena kat dinding apa semua tu tak kira bukan dinding tu nak semayang. Dek kita ni. Okey, boleh faham? Kita ni. Tapi kalau boleh, nasihat kepada kita orang Islam, tolong malu. Pergi masjid hancing. Pergi tandas-tandas awam dekat kawasan orang Islam hancing. Kenapa salahkah kita bila kita dah buang air, ambil sebagai tanggungjawab kita semok dekat dinding-dinding tu, percik balik elok-elok pelan-pelan, bagi hilang air kencing kita elok-elok. Sebab kalau kita masuk tempat orang pun kalau buang hancing, kita kata air siapa masuk ni hancing, kita bawa. Kalau kena kat kita buat tak tahu saja. Boleh tak? Yang kedua adalah darah yang sedikit. Darah yang sikit saja. Dan darah ni pun bukan pasal dia. Macam kita kata wajah dia bermasalah, kita kata Allah kurniakan dia kepada kesabaran yang tinggi. Tiba-tiba saja dia punya jerawat dia pecah, ada darah sikit. Dia dah tengah semayang. Jangan kita fikir dia, oi, jerawat semayang lain. Mata merah. Dah, jangan buat betul kesian ke dia. Kalau sikit dan tak mengalir. Sikit tak mengalir pula. Duk lagu tu je, sikit cuat lagu tu kita kata sikit cuat lagu tu. Cuat lagu tu saja. Tak apa, dia dimaafkan. Tapi kalau dah sampai mengalir, banyak sangatlah tu kita kata dah mengalir. Yang tu kena lap, kena bersihkan balik kena bersihkan balik. Okey, yang seterusnya kita kata apa? Apa nama debu jalan yang kita kata memang kawasan tu ada najis ke, ada khinzir ke apa kan? Debu duk mai tu. Dia kata ni kena ni. Itu debu pasir lalu. Kena kan? Ada khinzir. Habis takkan. Dah yang tu semua dimaafkan. Kita terima satu pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Syahmin. Siapa? Syahmin. Syahmin. Ya, saya. Ya, Syahmin. Silakan, ada apa yang kita boleh bantu? Saya ada dua soalan. Dua soalan. Semua tanya dua soalan. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama tentang keputihan. Keputihan.
Okey. Nak tahu keputihan kan perempuan selalu keluar. Betul. Keluarkan keputihan. Adakah keputihan tu dianggap sebagai najis? Dan kalau yang ini dianggap sebagai najis, macam mana sembahyang seorang perempuan tu? Adakah dikira sah atau tidak? Dan cara-cara nak mencucinya pula macam mana? Baiklah. Lepas tu yang kedua pula nak tanya tentang kalau kita terkena bulu anjing. Bulu anjing. Adakah kita juga perlu samak dan cuci seperti yang Ustaz jelaskan? Alright. Jadi bulu anjing ni sebelum saya nak jawab, secara umum sajakah kena bulu anjing? Macam tu saja? Kalau terkena nak contoh macam bulu anjing tu bertemangan, kita lalu lepas tu kita terkena bulu anjing tu. Terkena Memang nampaklah kata bulu anjing tu bertemangan. Nampak. Bulu tu memang kena kat kita. Alright. Okey. InsyaAllah saya cuba jawab nah. Okey. Terima kasih. Oh, terima kasih kepada saudari Syami. Oh, dia kata, dia tanya soalan yang pertama berkaitan dengan keputihan. Yang ni sebenarnya saya kena surrender. Saya kena kata, bab keputihan, bab orang perempuan ni saya masih dalam proses pembelajaran. Cuma yang saya boleh jawab di sini berdasarkan kepada ilmu yang saya ada sikit, yang saya biasa mengaji. Saya tanya kepada ustaz-ustaz ni berkaitan, saya pun risau juga, kena tahu juga bab ni. Baik, keputihan adalah kategori kita kata penyakit kepada seorang perempuan. Dia punya bahagian kita kata bahagian kawasan peranakan lah, kita pakai bahasa istilah tu lah. Bahagian tu ada keputihan. Dia sekejap-sekejap ada, sekejap-sekejap ada. Ini dipanggil sebagai satu, orang kata apa? Dia sebenarnya, orang kata, minta maaf kalau saya tersilap cakap lah. Silap tu tanya orang perempuan lah. Keputihan ni dia wujud apabila kita tidak jaga kebersihan. Okey. Jadi kita kena jaga kebersihan. Maaf kalau saya tersilap cakap, tapi apapun saya akan extend balik soalan ni bila pertemuan yang akan datang. Cuma dalam kategori yang ada sekarang, kita akan cerita kata benda ini bagi orang perempuan yang selalu datang, pastikan pakai dia punya tu. Okey, tak apa. Lampin orang perempuan tu lah. Ada pad tu lah kan. Pakai yang tu, dan setiap kali bila kita nak semayang, kalau kita ni jenis orang yang ada macam tu, kita tukar benda tu dan pakai. Yang nak keluar selepas tu lain cerita. Kita wuduk, kita pakai balik, kita terus semayang. Yang nak keluar lepas tu, yang nak ada lepas tu, itu dimaafkan. Teruskan semayang. Tapi bila semayang akan datang, kena tukar balik lagi. Kita buat macam tu balik. Okey? Jelas Boleh Yang kedua adalah bulu anjing. Baik. Di sini jelas disebut dalam kitab ni, nampak? Bulu najis yang sedikit pada huruf, pada pandangan. Selain daripada bulu anjing dan bulu babi atau khinzir. Jadi, kepada soalan tadi, ada kena bulu anjing? Dan memang kita tahu tu, saya tanya tadi, confirm memang nampak bulu anjing. Maka dia kena bersihkan dalam cara, nanti dulu, bulu anjing tu macam mana? Basahkah, keringkah, macam mana? Kalau terkena dalam keadaan kita basah, bulu anjing main melekat ke kita, maka kita kena bersihkan dengan cara basuh 7 kali tadi. Sama. Kalau kata dua-dua kering, tak apa. Tidak jadi masalah, kita cuci macam tu saja. Kita hilangkan dia begitu sahaja. Okey? Sebab anjing dalam keadaan kering dan kita dalam keadaan kering, dia tidak menjadikan najis. Dia jadi najis bila salah satu basah. Boleh Tapi kalau khinzir, tak kira. Kena. Tetap kena. Kena sama. Kena bersih. Tapi kalau bulu kucing dan sebagainya, kalau sikit, dimaafkan. Boleh? InsyaAllah kita akan sambung lagi. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Boleh? InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sangat.